Minggu ini bersua lagi kita bersama cikgu iaitu Cikgu Max Brilla untuk topik 2.0 iaitu pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey, topik pada minggu ini adalah sambungan kepada pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Okey, kita dah sentuh yang pertama iaitu standard pelajaran yang pertama pada minggu sebelumnya. Jadi minggu ini kita akan sentuh standard pelajaran yang kedua dan yang ketiga. Okey, apa itu multimedia? Cikgu dah terangkan pada pembelajaran sebelum ini. Jadi cikgu tak akan ulang balik. Ingat tak? Cikgu pernah tanya soalan jenis-jenis multimedia yang anda tahu. Jadi adalah beberapa orang yang dah memberi respon dan memberi maklum balas apa multimedia yang mereka tahu. Kita tengok sini jenis-jenis multimedia yang anda tahu. Kemungkinan bahan-bahan yang ataupun multimedia yang kamu respon kepada cikgu mungkin ada yang berkenaan. Okey, seperti yang kita tengok di sini, multimedia boleh terbahagi kepada 3 iaitu media bercetak, media elektronik dan media online. Media online ini adalah yang aplikasi tu. Ingat Okey. Media bercetak seperti buku, akhbar, jurnal, brosur, katalog ataupun majalah. Okey. Media elektronik pula adalah seperti komputer, radio, televisyen, telefon pintar dan ada lagi lah yang cikgu tak nyatakan semua di sinilah. Maksudnya kamu tahulah bagaimana untuk mengklasifikasikan media bercetak, media elektronik dan media online. Okey, media online di sini yang cikgu senaraikan di sini adalah seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube ataupun TikTok. TikTok ni selalunya tengah hangat sekarang lah di kalangan remaja. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Ini yang kita cikgu suruh kamu bincangkan kan, dan kamu kena analisis kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko berdasarkan buletin ini, iaitu pengaruh negatif multimedia. Ataupun kamu boleh tengok pada muka surat 134. Okey. Di sini cikgu dah rumuskan untuk kamu. Maksudnya cikgu dah minta kamu buat sebelum ni kan. Cikgu dah minta kamu buat dan kamu dah bagi respon dan kamu dah buat dalam buku nota ataupun buku latihan lah. Jadi contoh di sini hasil daripada buletin yang kita dah baca dan yang kita boleh rumus. Okey, contoh di sini, hamil tanpa berkahwin kerana melakukan perkara yang menyimpang daripada norma hidup dan agama. Okey, ini adalah pengaruh negatif multimedia kepada perempuan sebab dia hamil lah, hamil tanpa berkahwin. Lelaki dia tidak hamil. Okey, kesannya perubahan fizikal badan. Okey, apabila seseorang individu perempuan ataupun wanita perubahan fizikal pada badan, dia akan tend to ataupun dia akan mendorong individu tersebut apabila kesan di sini akibatnya perubahan fizikal badan seperti yang cikgu dah ni tengok pointer cikgu ni, perubahan fizikal badan dia akan menyebabkan ataupun mendorong seseorang individu itu untuk menggugurkan kandungan sebab perubahan fizikal pada badan. Hamil tanpa berkahwin pula pada usia yang muda. Okey, yang kedua, menghadapi tekanan. Apabila seseorang itu menghadapi tekanan, dia akan mulalah lari dari rumah. Lari dari rumah, menghilangkan diri dari keluarga, rakan-rakan, tak nak diketahui oleh masyarakat. Okey, yang seterusnya di sini yang kita boleh tahu daripada buletin yang kita dah baca iaitu mengganggu pemikiran dan emosi. Apabila pemikiran dan emosi terganggu ketika hamil, ketika mengandung, tambah pula tiada ikatan yang sah dan lelaki yang menghamilkan pula tiada di sisi dan tak nak bertanggungjawab. Jadi akibatnya sini akibatnya mengganggu fikiran dan emosi, akibatnya di sini boleh membuatkan individu itu membunuh diri.
Okey, jelas setakat ni ya. Ini adalah contoh ataupun pengaruh negatif multimedia kepada wanita. Ini hasil daripada buletin yang kita boleh rumuskan. Okey, ini pula adalah pengaruh negatif multimedia terhadap lelaki. Okey, di sini seks sebelum nikah terhadap lelaki. Maksudnya lelakilah, tadi yang perempuan hamil disebabkan oleh lelaki jugalah. Okey, yang ini seks sebelum nikah yang melibatkan lelaki dengan perempuan jugalah. Jadi ini kesannya terhadap lelaki. Apabila seseorang lelaki itu terbiasa melakukan seks sebelum nikah, dia akan terus mengamalkan seks secara bebas, iaitu sering bertukar-tukar pasangan. Apabila seseorang individu itu mengamalkan seks secara bebas dan sering bertukar pasangan, okey, sini kita tengok akibatnya. Akibatnya, beliau boleh dijangkiti AIDS. AIDS ini adalah singkatannya adalah untuk Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS dia tak ada ubat, tak ada penawar. Okey, seterusnya boleh menyebabkan sifilis. Sifilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh jangkitan bakteria pada alat sulit. Ini adalah kesan dan akibatnya hasil daripada seks sebelum nikah. Hasil daripada pengaruh negatif multimedia tadilah. Apabila seseorang itu terjebak dengan filem ataupun video pornografi, hasil daripada melanggan laman sesawang pornografi. Boleh menyebabkan macam inilah. Boleh menyebabkan terpengaruh. Tadi yang perempuan, ini yang lelaki. Okay, ini adalah kita ulang balik ataupun cikgu bagi rumusan terhadap buletin tadi. Ini adalah tugasan kamu sebelum ni kan. Cikgu dah bincang di sinilah secara umum. Okey. Boleh tengok muka surat 135. Muka surat 135. Kita tengok di sini. Yang ada situasi tu. Tengok di sini, bijak bertindak, jauhi terjebak. Inilah bagaimana cara kamu untuk menangani sekiranya situasi ini terjadi kepada diri sendiri. Okey, situasi satu kita tengok di sini. Syazwan memujuk Aliyah berjumpa di tempat sunyi berdua-duaan. Apakah tindakan yang perlu Aliyah lakukan? Okey. Kalau kamu berada di situasi Aliyah, Syazwan mengajak kamu berjumpa di tempat sunyi secara berdua-duaan. Apa tindakan yang kamu perlu lakukan? Dapat fikirkan? Okey. Sini cikgu bagi contoh. Okey, Aliyah perlu menolak ajakan Syazwan dengan tegas dan menyatakan bahawa perbuatan tersebut adalah salah. Salah apabila kamu hendak berjumpa berlainan jantina di tempat yang sunyi. Berdua-duaan pula tu, ingat, kalau kamu berdua akan ada orang yang ketiga. Okey, Aliyah juga perlu melaporkan perbuatan Syazwan kepada guru kelas ataupun guru kaunseling. Ini adalah, ingat, kamu kena bijak bertindak, jauhi terjebak. Itu maksudnya di sini. Tindakan apa yang kamu perlu lakukan apabila kamu berada di situasi seperti Aliyah ini. Okey. Tengok pula situasi yang kedua. Okey, situasi yang kedua ini adalah semasa berkunjung ke rumah jiran, jiran anda sedang melihat majalah lucah. Ini adalah contoh multimedia jenis media bercetak. Jiran mengajak anda sama-sama untuk melihat majalah tersebut. Apakah tindakan anda? Apakah tindakan anda apabila anda pergi ke rumah jiran anda, tiba-tiba jiran kamu tu ajak kamu sama-sama melihat majalah lucah. Dalam majalah tu banyaklah aksi ataupun gambar-gambar yang tidak sepatutnya kamu tengoklah. Sebab satu, usia kamu. Apakah tindakan anda? Adakah anda ikut je ataupun anda menolak? Ingat, bijak bertindak, jauhi terjebak. Okey. Tindakan yang sepatutnya anda ambil adalah, saya akan menolak ajakan jiran saya dan menasihatinya agar tidak mengulangi perkara tersebut. Saya juga akan melaporkan kepada ibu bapa mereka sekiranya mereka enggan berubah. Kamu boleh tolak dengan tegas. Kamu bagilah kesan dan akibat apabila kita selalu melihat ataupun membaca majalah lucah. Okey, tengok situasi seterusnya, situasi 3.
Semasa Rajan sedang melayari internet untuk mencari bahan bagi menyelesaikan tugasan yang diberi oleh guru, secara tiba-tiba terpapar gambar-gambar lucah. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Rajan? Ini adalah mungkin semasa kamu di library lah, tengah mencari maklumat untuk tugasan kamu. Tiba-tiba keluar gambar-gambar lucah ataupun laman sesawang yang tidak sepatutnya. Apakah tindakan yang dilakukan oleh kamu? Okey, di sini Rajan sepatutnya perlu segera menutup laman web tersebut dan melaporkan kepada guru berkenaan masalah tersebut agar tidak berulang. Maksudnya kamu hendaklah menutup segera laman web tersebut dan laporkan kepada guru supaya guru boleh hapuskan laman web tersebut agar rakan kamu yang lain tidak mengalami masalah yang sama. Okey, ini pada dalam muka surat 135. Ini sepatutnya adalah pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Okey, pembelajaran kita pada minggu ini sepatutnya kita sentuh pada minggu inilah. Okey, ini pada muka surat 136. Ada petikan di situ, ada petikan sikit. Di mana tajuknya di sini adalah sebarkan maklumat dan perangi tingkah laku seksual berisiko. Okey, sini cikgu dah type balik dari buku teks lah. Muka surat 136. Di sini cikgu dah type balik. Dia lebih jelas lah untuk kamu baca, untuk kamu lihat. Okey. Lydia telah berkenalan dengan seorang lelaki melalui media sosial. Lelaki tersebut meminta untuk bertemu dan berkenalan dengan mesra tetapi ditolak oleh Lydia. Namun, lelaki tersebut telah mendesaknya berkali-kali. Okey, selalunya situasi seperti ini di media sosial kan. Kalau dulu kamu pernah terjebak dengan WeChat, banyaklah yang dekat WeChat tu kamu boleh cari kenalan dengan mencari orang di sekeliling ataupun search people nearby kan, ataupun share. Dia banyak platform media sosial untuk berkenalan. Selalunya dekat sekarang ni kan dia banyak aplikasi seperti aplikasi dating secara alam maya kan. Selalunya perempuan terjebaklah dengan kata-kata manis lelaki seperti Lydia ni lah. Okey, Lydia berasa keliru dan bertemu dengan Cikgu Arifah, kaunselor sekolah untuk meminta nasihat. Okey, berikut adalah maklumat berkaitan risiko seks sebelum nikah yang diperoleh olehnya. Maksudnya cikgu kaunseling Lydia iaitu Cikgu Arifah, dia telah membuat sesi bersama Lydia dan telah menyenaraikan beberapa risiko seks sebelum nikah. Seandainya Lydia terjebak ataupun termakan umpan dengan kata-kata manis lelaki yang ingin berkenalan dengannya tadi oleh guru konselor tersebut. Kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama. Okey, apabila kamu dah terjebak dengan seks sebelum nikah, inilah risikonya. Yang pertama ni, menggugurkan kandungan. Okey, yang perempuan apabila hamil, selalunya hamil di usia muda, hamil luar nikah, macam ni lah. Akan menggugurkan kandungan. Kenapa? Kerana sebab malu. Jadi dia akan cuba gugurkan kandungan. Perkara ini dia boleh menjejaskan kesihatan bayi dan diri sendiri. Kerana si ibu yang hamil dia tertekan. Okey, yang kedua pula risikonya anak tidak sah taraf. Okey, anak tidak sah taraf ini sama ertinya dengan maksud anak di luar nikah. Bila anak tidak sah taraf ini, jadi penerimaan masyarakat dan keluarganya berbeza. Kenapa? Kerana dia lahir tanpa seorang ayah. Padahal bayi tersebut ataupun anak tersebut dia tidak bersalah. Hasil perbuatan ibu atau ayahnya lah yang sebelumnya melakukan perkara yang tidak sepatutnya, iaitu seks sebelum nikah lah. Okey, tidak diterima keluarga dan masyarakat. Jadi apabila dia turun sekolah, dia akan berasa rendah diri, rasa dia tidak layak. Jadi kita sebagai kawan, jika ada kawan kita tahu dia adalah anak tidak sah taraf ataupun anak luar nikah, kita tidak boleh memulaukan dia. Kita hendaklah membagi motivasi sebab itu adalah bukan salah dia. Okey, yang ketiga pula risiko seks sebelum nikah.
bercanggah dengan agama dan norma masyarakat. Merupakan perbuatan yang keji dan hina pada pandangan masyarakat. Tiada agama dan norma masyarakat yang membenarkan seks sebelum nikah. Ingat tiada agama dan norma masyarakat ataupun budaya setengah masyarakat yang membenarkan seks sebelum nikah. Tidak sama sekali Jadi ia memang bercanggah dengan agama dan norma masyarakat. Apatah lagi kita yang duduk di Malaysia ini Okey, yang seterusnya, yang keempat apa risiko yang keempat? Iaitu kemerosotan dalam pelajaran. Tidak kiralah kepada lelaki ataupun perempuan. Okey, dia akan hilang tumpuan pada pelajaran dan seterusnya akan gagal dalam peperiksaan. Apabila selalu gagal dalam peperiksaan, dia akan ponteng sekolah. Ponteng sekolah lama-lama akan terus berhenti sekolah. Jadi, itu adalah antara risiko-risiko seks sebelum nikah. Okey, tengok pula seterusnya, masih lagi kita sambung risiko seks sebelum nikah. Okey. Yang seterusnya hamil sebelum nikah. Maksudnya apabila kamu dah melakukan seks sebelum nikah, ada potensi untuk hamil sebelum nikah sebab yang remaja dia hanya nak berseronok. Faham seronok? Dia tidak fikirkan sebab dan akibat selepas melakukan seks sebelum nikah ni. Jadi apabila kamu hamil sebelum nikah, tambah-tambah lagi pada usia yang sangat muda, individu selalunya dia belum bersedia untuk memikul tanggungjawab. Yang lelaki, kalau lelaki yang buat macam ni, dia sedia kena pikul tanggungjawab. Seluar dalam pun masa ibu bapa kamu yang belikan, ini kan pula kamu nak jaga baby, anak. Kamu sendiri pun tak cukup umur. Nak lagi jaga budak kecil. Apa yang kamu rasa? Jadi, kedua-dua individu, lelaki dan perempuan, dia tidak bersedia untuk memikul tanggungjawab. Jadi terjadinya kamu akan menggugurkan kandungan lah. Si lelaki cakap, kamu gugurlah kandungan. Kita belum mampu nak pelihara dia. Dah jadi isu lain. Okey, yang seterusnya, mencemarkan maruah keluarga. Ini memanglah apabila kamu melakukan seks sebelum nikah, dia memang akan mencemarkan maruah keluarga dan saudara dan suku sakat kamu lah. Kamu akan mencemarkan semua keturunan kamu. Sebab orang akan tahu. Dan akan dipandang serong oleh masyarakat. Bukan kamu saja yang dipandang serong oleh masyarakat. Bahkan ibu bapa kamu akan dipandang serong oleh masyarakat. Sebab apa? Si Polan ni, si Minah ni tak pandai nak jaga anak. Tak pandai nak jaga anak. Sampaikan anak hamil sebelum nikah. Sebab melakukan seks sebelum nikah. Ini adalah kesannya. Risiko kalau kamu melakukan seks sebelum nikah. Okey. Seterusnya, mencemarkan maruah diri. Apabila maruah keluarga tercemar, maruah diri pun dah tercemar, kamu akan dicemooh dan disingkirkan oleh masyarakat. Sebab kamu akan dianggap seseorang individu yang tidak bermoral lah kerana melakukan perbuatan seks sebelum nikah. Okey, faham setakat ni? Maaflah, kali ni cikgu agak panjang sikit bercakapnya. Jadi semoga kamu dapat bersabarlah mendengar hujah-hujah cikgu. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok pula kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey, di sini cikgu dah bahagikan kepada 3 isi iaitu kepada individu, kepada keluarga dan juga kepada negara. Iaitu kesan negatif ini kepada individu, keluarga dan juga negara. Okey, kita tengok dulu kesannya kepada individu. Okey, kesannya kepada individu yang pertama dia akan merosakkan masa depan. Apabila kamu dah terjebak dengan multimedia dan menggunakan multimedia untuk melanggan cerita-cerita pornografi, inilah dia akan merosakkan masa depan sebab kamu akan ketagih. Yang kedua, meningkatkan risiko penyakit jangkitan seks. Apabila kamu sering dan selalu melanggan ataupun membaca, melihat semua yang berkaitan dengan pornografi, kamu akan terdorong untuk melakukan. Dan ini akan menyebabkan meningkatnya risiko penyakit jangkitan seks. Dan yang ketiga, boleh mencemarkan maruah diri. Mencemarkan maruah diri Dan yang seterusnya, berasa rendah diri. Ini banyak
Ini berasa rendah diri ni apabila setelah berlakunya kejadian seperti hamil luar nikah, setelah kamu mendapat penyakit ataupun hasil daripada jangkitan seks tu, kamu akan berasa rendah diri. Sebab apa? Kamu akan dipulaukan oleh masyarakat. Okey, yang seterusnya, kamu akan hilang tumpuan pada pelajaran. Ini jika terjadinya pada usia remaja kamu sekarang lah. Dan memang topik kita sekarang memang fokus kepada remaja. Dan seterusnya, apabila kamu hilang tumpuan pada pelajaran, seterusnya kamu akan gagal dalam peperiksaan. Itu adalah kesan negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko kepada individu. Ini secara umumnya. Kita tengok pula kepada keluarga. Kesan negatifnya kepada keluarga. Yang pertama akan mencemarkan maruah keluarga. Yang kedua, keluarga akan dipandang serong oleh masyarakat disebabkan oleh perbuatan tidak bermoral kamu. Dan yang seterusnya, mencemarkan nama baik keluarga. Jika andai katalah keluarga kamu tu dari keluarga yang baik-baik, anak datuk ke, anak datin ke, anak YB mana tah, secara tidak langsungnya dia akan mencemarkan nama baik keluarga. Okey, kita tengok pula kesan negatif kepada negara. Okey, yang pertama di sini akan merugikan negara kerana remaja adalah aset berharga. Sebab itu, program-program yang dijalankan hendaklah melibatkan remaja. Sebab apa? Negara hendaklah mencari pelapis dan remaja adalah pelapis dan merupakan aset berharga untuk negara. Jika remaja ramai yang kecundang dan terlibat dengan macam inilah, terlibat dengan seksual berisiko ini, terlibat dengan dadah ke, macam inilah, remaja dia akan pupus. Boleh pupus, kamu akan mati dalam usia yang muda. Dan dia akan merugikan negara. Sebab apa? Tiada siapa yang tinggal. Takkan nak biarkan yang tua-tua sampai tua pula memimpin negara kan? Sebab itu gunanya remaja lah. Okey, yang seterusnya, masa depan generasi muda negara dicemari perkara-perkara negatif dan di luar sifat kemanusiaan. Sebab apa? Dari multimedia lah kamu belajar semua perkara-perkara yang baik ataupun tidak baik. Itu bergantung kepada diri sendiri untuk menilai mana yang baik untuk diikuti, mana yang buruk untuk kamu hindari. Okey, faham setakat ni? Jadi pembelajaran kita sampai di sini saja pada minggu ini. Rasanya pembelajaran kali ini agak panjang sebab cikgu nak habiskan topik yang inilah, pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Okey, jadi apa-apa soalan, jangan malu, jangan segan untuk bertanya kepada cikgu. Cikgu akan cuba layan seorang demi seorang kepada setiap pertanyaan kamu. Okey, sehingga bersua lagi pada minggu hadapan. Bye.